Masih lagi bersama dengan saya dan juga Ridwan. Kita masih lagi memberikan tumpuan kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia. Tapi hari ini kita nak memberi fokus bagaimana sebenarnya kerajaan memberi komitmen untuk menjunjung perlembagaan negara. Hari ini kita nak bersama dengan seorang tetamu di studio bagi berbicara mengenai topik ini. Puan Nur Hafizah binti Muhammad Fazil, penolong pengarah kluster model Insan iLead. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini, Puan? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Puan, kita mungkin boleh mulakan dahululah pendapat Puan mengenai kerajaan perpaduan yang dibentuk oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kira kita boleh ucapkan tahniah kepada barisan ahli parlimen yang mengangkat sumpah semalam, dan juga secara dalam talian saya kira ramai rata-rata rakyat melihat upacara yang kita katakan bersejarah kerana pertama kali dalam sejarah pembinaan negara kita ada satu kerajaan yang kita namakan kerajaan perpaduan. Walaupun isu kerajaan perpaduan tu menjadi satu isu yang besar, namun saya kira ini adalah satu langkah mematangkan kita semua dalam berpolitik. Seperti mana hari ini yang kita maklumkan, topik kita komited untuk menjunjung perlembagaan Malaysia, menyentuh mengenai perlembagaan, cabangnya begitu luas. Jadi untuk kerajaan perpaduan pada masa ini, bahagian mana yang dirasakan begitu kritikal dan perlu diberikan tumpuan terlebih dahulu, Puan? Bercakap bila kita membina sesebuah negara ni, perkara pokok yang utama adalah kerajaan. Selepas daripada kita mengadakan pilihan raya, kita haruslah secepat yang mungkin untuk kita menumbuhkan kerajaan bagi menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran. Oleh itu kita mengalami satu transisi yang kita katakan transisi politik yang sedikit berbeza. Kita parlimen yang tergantung. Jadi dengan itu dalam proses itu, maka itu yang saya katakan tadi, kematangan berpolitik tadi. Jadi kita semua mula untuk menerima ahli-ahli parlimen kita, ahli-ahli wakil rakyat yang telah dipilih juga mengalami satu proses yang mana bagaimana nak membentuk ketika kita tidak mempunyai majoriti. Majoriti mudah untuk kita mendapat satu keputusan bagi melantik seorang Perdana Menteri. Jadi maka dengan titah yang di-Pertuan Agong ketika itu menggabungkan juga mengadakan satu rundingan supaya mendapat satu kerajaan ditubuhkan dalam kerajaan perpaduan. Jadi kalau sebulan lepas apabila terbentuknya satu kerajaan itu, selepas dilantiknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara perkara pertama yang diusulkan adalah akan mendapat keabsahan, akan mendapat majoriti undi sebagai Perdana Menteri pada sidang parlimen. Telah pun berlaku semalam dan juga Anwar telah pun mendapat sokongan majoriti usul percaya sebagai PM. Proses yang berlaku dalam sebulan dan juga tuntutan-tuntutan dan juga kritikan yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apakah pandangan Puan mengenai perkara ini? Pada pandangan saya, bila bercakap berkenaan keabsahan dan juga di sudut perlembagaan, saya kira keabsahan semalam adalah untuk memastikan daripada pucuk pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri, iaitu Perdana Menteri nak memastikan bahawasanya mendapat dan juga nak memperjelaskan mendapat sokongan secara majoriti. Tetapi kalau daripada pandangan saya sendiri, berkenaan dengan kerajaan perpaduan ini, saya kira dia mematangkan kita, memperlihatkan kita satu kaedah ataupun sisi yang lain dalam politik, yang mana satu ketika gabungan parti-parti yang mempunyai ideologi yang berbeza dan hari ini bersatu untuk memastikan kerajaan yang terbentuk ini memberi manfaat kepada rakyat. Dia berbeza, kita perlu memberi ruang masa. Kalau tanya kepada pendapat saya kira saya terima dengan hati yang sangat terbuka, kerana pemilihan ini menganggap kita bersetia, taat setia kita kepada yang di-Pertuan Agong, meminta sebegitu dan kita melaksanakan sebegitu sebagai kita rakyat. Dan hari ini sebagai rakyat juga, kita juga memilih wakil rakyat, dan wakil rakyat kita menggunakan kebijaksanaan untuk memastikan
perjanjian ataupun manifesto yang mana yang sebelum ini parti yang berbeza-beza, manifesto yang berbeza-beza. Dan kali ini kita nak tengok pembentukan kerajaan dan tadbir urus itu diberikan satu manifesto yang sama. Sebab dalam kita bernegara, kita perlu mencari satu titik persamaan. Kita bukan mencari perbezaan. Itu yang sebenarnya sama ada rakyat kita yang nak memilih, wakil rakyat yang dipilih. Saya kira perlu memahami satu perkara yang kita pegang sama-sama, iaitu mencari kebersamaan dalam perbezaan. Dalam perbezaan itu dan persamaan yang kita ada sekarang ini adalah penggunaan bahasa kebangsaan, bahasa rasmi kita, iaitu bahasa Melayu. Ini yang ditekankan dalam perjanjian persefahaman gabungan politik di bawah Kerajaan Perpaduan untuk kita mendaulatkan semula bahasa Melayu ini. Tapi ini bukan satu isu baru. Isu ini telah lama diperjuangkan, telah lama diperkatakan, kerana isu bahasa Melayu ini agak sukar, apatah lagi untuk anak muda yang terlalu mengagungkan bahasa daripada luar berbanding bahasa Melayu. Bagaimana sebenarnya Kerajaan Perpaduan boleh mengambil langkah dan juga inisiatif terbaik untuk mengatasi isu ini? Kalau pada saya, pada permulaan bahasa Melayu ini dalam perlembagaan, dalam perlembagaan juga disebut dalam perkara 152, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu kalau mengikut kepada titik persamaan tadi, membawa kepada itulah yang mengikat kita, supaya kita bersatu padu dengan satu bahasa yang sama. Tetapi dunia ini berubah, generasi juga berubah. Maka ada yang kata bila bahasa rojak itu lebih baik, malah nampak lebih power kalau boleh bercakap secara rojak, ataupun kalau fluently untuk bercakap bahasa Inggeris lagi bagus. Sebenarnya tak ada masalah. Cuma macam mana didikan, saya rasa kita perlu berbalik kepada asas. Yang mana hari ini Kerajaan Perpaduan perlu menanam semula. Dan menanam semula ni sebenarnya dia bukan perkataan semula. Dia perlu menanam sentiasa. Kita semua. Maksudnya benda ni bukan saja kepada kerajaan, bukan kepada guru, bukan kepada ibu bapa, kepada kita sendiri semua. Bermula daripada dalam rumah. Kalau maafkan saya lah kalau kadang-kadang bukanlah kita nak bercakap ni menuju kepada sesiapa, yang mana terasa tu dia terasalah. Kadang-kadang kehidupan berkeluarga, dia merasakan okey, kalau I ajar anak saya bercakap bahasa Inggeris ni, maka dia akan pergi lebih jauh. Itu pada pandangan dia daripada rumah. Jadi didikan ini saya kira dia perlu berada pada setiap kita, itu adalah tanggungjawab kita bersama. Maksudnya hari ini kerajaan yang ada dan semua yang boleh dibantu ini, dia sentiasa untuk menanam bahawasanya bahasa Melayu ini bahasa yang mengikat perpaduan. Itu perkataan yang betul. Mengikat perpaduan. Kenapa perlu bahasa Melayu? Supaya kita antara kaum ini kita memahami satu bahasa yang sama. Macam mana kita nak bercakap kalau kita daripada sesama sendiri kita tak memahami bahasa komunikasi kita? Itu adalah bahasa perpaduan. Bukannya soal kita berjaya atau tidak, negara ini boleh pergi maju atau tidak. Kalau nak cakap soal budaya maju, negara maju, ada je negara-negara lain yang menggunakan bahasa sendiri dan maju. Jepun, Korea. Kan Jepun, Korea dan banyak lagi lah, Perancis. Tapi kenapa Malaysia ini? Sebab kita nak menunjukkan diri kita. Sebenarnya apa yang kita perlu faham, bahasa Melayu itu adalah bahasa perpaduan kita. Okey, itu dia bahasa Melayu memang benar diletakkan dalam salah satu item dalam Perjanjian Persefahaman Kerajaan Perpaduan. Kita menganalisis sedikit tentang Perjanjian Persefahaman itu. Ada yang mengatakan bahawa perjanjian tersebut adalah satu bentuk ikatan ataupun satu bentuk kunci kepada demokrasi. Kerana demokrasi telah pun tertutup apabila MP ataupun Members of Parliament ini tidak lagi boleh bersuara. Apa pendapat Puan? Berkenaan ada satu frasa lah kita katakan, dalam tu mengatakan dia tidak boleh lagi memberi pendapat, maksudnya perlu untuk bersama-sama dalam apa-apa sahaja persetujuan. Kalau kita tengok, kalau pada saya mungkin bukan pakar daripada perlembagaan, tapi sekiranya kalau dibaca daripada mana-mana sudut perlembagaan, sebenarnya tak ada
yang berkaitan dengan sekiranya MOU ini maka terbatal ataupun melanggar undang-undang. Tidak. Tetapi daripada sudut perjanjian ini, saya kira nak kata kita kata tidak lagi ada kuasa untuk memilih pada wakil rakyat itu sendiri. Maksudnya hilanglah dia sebagai ini. Saya kira benda tu tidak ada masalah sebab bila dalam kerajaan perpaduan setiap dasar ataupun setiap keputusan yang nak dibuat berdasarkan kepada musyawarah. Keputusan bersama. Saya kira mungkin di belakang takbir yang tidak rakyat lihat, mungkin ada perbincangan yang ada yang lebih besar yang kita tidak tahu. Namun begitu, kita sentiasa boleh berdoa agar perkara yang dibincangkan tu biarlah terhasilnya adalah yang baik-baik sahaja. Satu lagi isu yang dibawakan oleh kerajaan perpaduan, kita lihat komitmen yang diberikan untuk memerangi rasuah ini. Tapi bila kita bercakap mengenai rasuah, ia akan menyentuh mengenai integriti. Dan ia seperti menjadi satu budaya kalau di Malaysia ini ialah orang memberi, kita berbahasa, membudi berbahasa, menerima, saya pun membalas semula. Dia dah rasa macam bukan satu dosa, bukan satu rasa perkara yang tidak benar. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memerangi rasuah ini dan cabarannya kepada kerajaan sekarang? Berkenaan dengan pemberian sagu hati ataupun cendera hati. Lembut je cakap sagu hati. Sagu hati, cendera hati. Perkara-perkara ni memang kita tak boleh lari. Termasuklah juga Perdana Menteri kita yang lepas pun, ataupun wakil-wakil rakyat, ataupun ketua-ketua kampung. Kan? Kalau kata selalunya kalau pergi ke mana-mana majlis pasti ada cendera hati. Itu kalau pada orang yang menerima dia merasakan benda ini tak elok, tapi pada orang rumah yang memberi, pada dia ini adalah satu adabnya. Saya telah memanggil awak, jadi saya hadiahkan awak sesuatu. Pada saya, konteks rasuah ini perlu juga untuk diberi didikan secara lebih jelas kepada generasi. Sebab saya kira banyak salah faham. Dilihat seperti, kalau begini rasuah, begini rasuah. Saya tidak mengatakan didikan hari ini adalah gagal. Tidak. Cuma dia perlu diperjelaskan ataupun lebih meluas. Dalam konteks bila kita mengatakan rasuah, itu rasuah yang bagaimana. Nilainya bagaimana. Nilainya bagaimana. Dan niatnya macam mana. Nawai itu kan, niat. Kadang-kadang mungkin kita kata macam mana saya nak tahu niat dia macam mana. Kan, tetapi sekiranya saya kira dalam ini bahagian Suruhanjaya SPRM lebih jelaslah untuk mungkin ada sesi yang lebih baik kan untuk SPRM. Tetapi saya kira dalam konteks tu rasuah ini dia bukan sekadar pemberian yang sebegitu. Saya rasa tidaklah untuk tidak boleh. Kalau saya risau bila diajar ataupun diceritakan begini, generasi kita akan menganggap bagi itu dah anggap itu dia ambil rasuah lah tu. Dia tengah ambil bunga ataupun apa-apa saja daripada tuan rumah, maka dia tengah tu rasuah, ini rasuah. Tidak. Sebab mungkin kadang-kadang daripada satu sudut kesalahannya pada satu ketika kita menggembar-gemburkan rasuah itu sebegitu. Maka ditanam kepada kita, bila begitu rasuah, begitu rasuah. Sebenarnya rasuah ini yang diperangi ini adalah lebih besar dan lebih meluas. Lebih meluas tu bermaksud memberi impak yang lebih besar. Jadi kalau tanya saya, kalau dalam kerajaan hari ini, bukan kerajaan hari ini, mana-mana kerajaan dibentuk daripada zaman dulu lagi. Mana-mana kerajaan dalam dunia ni, bolehlah saya kira kalau nak kata bebas rasuah ini perlu untuk memanggil orang yang pakar untuk bercerita. Bebas rasuah itu dalam erti bukan kosong. Jadi untuk bercerita mengenai integriti ini, baik kita serahkan kepada yang pakar terutamanya daripada unit modal insan ni, kluster modal insan Aili. Terima kasih banyak-banyak Puan. Kita ucapkan kepada Puan Nur Hafizah binti Muhammad Fazil, penolong pengarah kluster modal insan Aili. Kita sememangnya menanti-nanti dan juga menunggu-nunggu program-program yang dirangka oleh pihak Aili yang sentiasa ingin membawa anak-anak muda Malaysia khususnya ke arah yang benar dan berintegriti. Terima kasih Wan. Terima kasih Puan. Dan sekarang kita nak ke cerita